Sini timbulnya iman sesudah Islam. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man futiha lahu babun minal khairi fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu." Barang siapa yang dibukakan pintu dari kebajikan, yang kita nak rebut ni, rebutlah peluang kebajikan. Apa dia tuan-tuan? Maka hendaklah dia menggunakan peluang itu, kerana sesungguhnya dia tiada mengetahui bila pintu itu akan ditutup di hadapan dia. Kebajikan itu, peluang tu tak ada dah. Peluang yang sebenar adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Peluang yang kedua, sesudah taubat, kebajikan yang kita nak kena buat, namanya benda yang fardu, namanya benda yang sunat, namanya benda yang mengundang keredaan Allah, bukan kemurkaan Allah. Banyak yang benda yang kita nak kena buat sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Rahsia kematian kita tak tahu bila. Namun ada orang yang mana kematiannya dia tahu, kerana dia orang yang berada di dalam penjara, yang ditahan di dalam penjara Kajang, Sungai Buloh dan sebagainya. Dia antara orang yang disabitkan kesalahan yang mana hukumannya mandatory, gantung sampai mati. Maka jika hukuman itu datang pada hari Isnin, dijatuhkan hukuman pada hari Isnin keputusannya, maka hari Khamis paling lewat akan digantung sampai mati. Ada orang yang namanya Najib bin Ahmad yang berlaku dengan kes Kenny Ong dulu tahun 2000 lebih. Ya, orang yang menjaga solat viral, tahu satu Malaysia tahu benda ni. Kan? Orang yang jaga solat tetapi diuji oleh Allah dan dengan sedikit nafsu, lalu berlakulah rogol kepada Kenny Ong. Yang berlaku rogol itu 2 kali. Ya, kemudian dibunuhnya Kenny Ong, ditikam dan diletakkan di dalam longkang. Ketika itu menghampiri waktu subuh. Kemudian azan kedengaran. Dan dia kata, "Aku tinggalkan kau sekejap, nanti aku datang balik." Kan? Bila dia datang balik, dia balik tu dia nak solat subuh, nak mandi, nak solat subuh. Begitu. Maknanya dia orang yang jaga sembahyang, tuan-tuan. Kemudian apabila dia datang balik, Kenny Ong dah tak ada dah. Nyawanya dah habis. Dia datang lagi sekali, bawa minyak disiram dan dibakar Kenny Ong untuk menghapuskan bukti. Pendekkan cerita, bukti tetap terdedah dengan kehendak Allah. Dan iradat hakiki daripada Allah berlaku. Taksis iradat Allah tetap tidak boleh lari daripada diri manusia itu sendiri. Lalu akhirnya tertangkap dan jelaslah bukti satu persatu. Dan akhirnya dia dijatuhi hukuman pada tahun 2000 lebih itu, yakni hukuman gantung sampai mati. Bicara tentang taubat, dia adalah orang yang memang benar bertaubat. Disaksikan sendiri oleh Imam satu Masjid Penjara Kajang, Tuan Imam Haji Ali Badram. Anda bertanya dengan dia, "Tuan, boleh cerita tak sedikit-sedikit orang-orang yang bertaubat di dalam penjara?" "Banyak, Ustaz. Antaranya kes ni. Kami mandikan dia," dia kata. "Ketika mana dia digantung, untaian tasbih di tangannya digenggam erat. Ketika dia digantung, untaian tasbih tak terlepas pun selepas dia digantung tu. Sehinggalah kami bawa jenazahnya itu ke atas katil tempat dimandikan. Barulah dibuka tangannya tu, terbuka, melepaskan tasbihnya untuk diratakan air pada tubuhnya. Ringan, mudah kendalikan jenazah dia, tuan-tuan. Mungkin Allah Ta'ala menerima taubatnya. Ini orang yang tahu tarikh matinya. Kita orang yang tidak tahu. Tetapi orang yang tidak tahu ni lebih bahaya. Khawatir, takut ketika mana tak tahu kata bila matinya itu, saat ketika itulah sedang bermaksiat kepada Allah. Itu kan, tuan-tuan. Jadi kita tidak boleh memandang kepada ahli maksiat itu hina dirinya. Yang hina itu adalah perangainya. Ya, kerana apa? Boleh Allah Ta'ala balikkan hati manusia. Saat sekarang dia taat, dia merasa ujub, taat tu dialah yang buat. Contohnya lah, walhal taat itu Allah Ta'ala yang lakukan atas diri dia. Maka jangan kita pandang diri, pandanglah kepada Allah yang menggerakkan diri kita untuk jadikan taat tu. Maka kita akan menafikan aku tak ada apa-apa, semuanya dengan kehendak Allah. Maka kita akan jadi orang yang merendah diri. Walaupun kepada ahli maksiat kita tetap merendahkan diri kita. Kerana apa? Allah Ta'ala boleh mengangkat dia menjadi taat sebelum matinya. Allah Ta'ala boleh terbalikkan kita menjadi maksiat ketika hendak mati. Itu keadaan. Baik. Wahai kaumku,
Gunakanlah peluang hidup ini selama pintunya masih terbuka, selagi nyawa belum sampai ke gharqarah, nyawa belum sampai ke penghujungnya. Tanda nyawa nak sampai ke penghujung, tuan-tuan, kalau orang yang terlantar di hospital, bila kita lihat lidah dia di tengah-tengah telah berwarna hitam, maknanya tinggal hanya beberapa jam lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kaedah, tuan-tuan, ya. Tapi bukan orang yang kemalangan jalan raya, tak sempat nak hitam tu. Kalau orang kemalangan jalan raya, sekejap je tinggal lah, gitu, ya. Jadi kalau orang yang dah terlantar lama tu, ada tandaannya sedemikian, dan bahkan ada berlaku sentapan pada sendi-sendi dia, dan daripada mula-mula dekat buku lali, dan dekat lutut, dan dekat peha, dan dekat pinggang ni, dan akhir sekali dekat yang dada ni, kat sini akan berlaku beberapa sentapan, tuan-tuan, ya. Subhanallah. Baik, jadi waktu kita sihat, ingatlah Allah, kerana saat kita sakit, Allah Ta'ala ingat kita. Waktu kita lapang, ingatlah Allah, kerana waktu kita sempit, Allah Ta'ala ingat kita. Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ingat tak Abang Ijam, kumpulan medicine, penyanyi rockers tahun 80-an 90-an, ketika mana tahun 93-94 arena rock dah mula menurun. Abang Ijam ketika itu dengan kumpulan medicine dia, kan, jadi dia pun masih lagi ketika itu menjadi seorang diver, scuba diving, dan dia mengajar foreigner, warga asing, untuk menyelam dasar laut, bukan snorkeling ke atas. Jadi dia juga adalah salah seorang welder, kan, orang yang memeteri, kan, building dasar laut, kabel dasar laut, gitu, tuan-tuan, ya. Jadi hebatlah orangnya. Baik, jadi dalam keadaan kelekaan, dia kata, aku ketika itu berada di pulau perhentian, sedang mengajar orang dalam hanyut dunia aku ketika itu. Walaupun aku seorang yang pandai baca Quran, seorang yang rockers kemudiannya, yang mana mak bapak aku kecewa, dia kata, macam mana Ijam ni daripada mengaji Quran, dari Tok Bilal surau, tiba-tiba jadi penyanyi rock, gitu keadaan dia. Namun Allah Ta'ala mengutuskan orang yang dikenali ramai ketika itu, almarhum Datuk Ishak Baharun, Mufti Selangor, pergi bercuti di pulau perhentian. Lalu Abang Ijam tengok, aku kenal muka si fulan ni, alim ulama'. Lalu dia minta nasihat, wahai tuan, nasihatkan saya. Lalu didatangkan nasihatnya adalah, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, kan? Kaya kamu sebelum miskin, lapang kamu sebelum sempit, muda kamu sebelum tua. Apa lagi? Hidup sebelum mati, satulah, kan? Adalah 5 tu, kan? Maka akhir sekali selepas 2-3 hari bertemu dengan almarhum Datuk Ishak Baharun, kemudian dapat panggilan daripada si ayah, Jam, kau tengah susah hati ya? Macam mana ayah tahu ni? Selama ni ayah ni tak pernah telefon. Ayah kan ayah kau, pintu rumah ni tak pernah tertutup kalau kau nak balik. Dah bertahun tak balik rupa-rupanya. Sebab dia takut ayah dia marah, mak dia marah. Sebab mak dia menangis dapat tahu kata dia jadi penyanyi. Itu cerita dia, kan, gitu rupanya, tuan-tuan, dia dapat tahu kata ayah kata rumah ni tak pernah tertutup, muka balik. Seronok kan main dia, kepalang dia. Dan akhir sekali menjadi da'i, tuan-tuan, ya. Doa mak, doa ayah tak pernah putus untuk anak, dan dia akan tetap sampai tanpa ada hijabnya. Begitu juga doa anak, untuk mak ayah dia pun tidak ada hijab. Pemurahnya Allah, dia bagi benda tu. Baik, gunakanlah masa sekarang untuk memperbanyakkan kebajikan selama kamu kuasa lakukannya. Kita masih ada kemudahan, kita ada kewangan, rebut peluang tu dalam ruang yang kita mampu, jangan diabaikan. Kadang-kadang ada kucing yang melintas depan kita minta makanan sikit, bagilah. Kadang-kadang yang minta tu anjing, bagilah. Bukan digigit kita, dia minta makanan, bagilah. Baru-baru ni ada viral di dalam video Facebook ke apa ke, melintas seorang perempuan Melayu kita, yang dia lalu di lorong kawasan perumahan tu mencari sesuatu, mungkin cari rumah sewa ke, wallahualam. Tiba-tiba ada kedengaran anak anjing seolah-olah minta dilepaskan. Macam kelaparan bunyi, sayup-sayup. Lalu dia berhenti kereta, pergi ke rumah tu, tengok tak bertuan rumah ni, ataupun ada tuan tapi dah lama tak tinjau. Lalu dia buka gate, tengok kat tepi rumah tu, memang ya, ada anak anjing yang bulunya macam biri-biri tu, kan,
yang kerinting tu. Ada tu comel lah, tapi kusuk masai dengan kurus dia, minta sangat makanan dan air. Dia tertambat dengan rantai besi tu, dan di lehernya dengan tu selak pintu yang double tu, macam ni terus, macam tu. Subhanallah, kebetulan dalam kereta ada potato wedges siap dengan cheese lagi, dan ada juga air dalam botol macam ni, dia letakkan dalam bekas lalu ditolak dengan kakinya. Dan benda tu viral, mungkin orang lain akan tengok, ini betul-betul punya baik orang ni, ikhlas hati dia tu, perempuan ni, dan untuk dicontohi oleh orang lain. Barangkali dia tahu kisah bagaimana seorang pelacur disuratkan Allah sebagai ahli syurga kerana memberi minum dengan kasutnya tu, cedok di dalam telaga, beri kepada seekor anjing yang haus. Lalu mungkin dia teringat benda tu, sama ada dia tahu ataupun dia tak tahu, tapi peluang kebajikan ada ketika itu di depannya, maka dia terus ambil peluang tu. Kerana apa tuan-tuan? Sebab kita tak tahu amalan mana yang Allah Ta'ala paling suka bagi diri kita ni atas dunia dulu, yang menyebabkan inilah yang aku suka untuk masukkan dia dalam syurga. Kita buat amalan bukan kita nak syurga, kita buat amalan sebab kita nak Allah Ta'ala punya redha. Bila Allah Ta'ala redha, takkan Allah Ta'ala nak bagi neraka. Rabiatul Adawiyah, waliullah daripada kalangan wanita, dan ya Allah, jika aku beramal ini untuk syurga, kau jangan bagi aku syurga tu. Kalau aku beramal kerana aku takutkan neraka, kau masukkanlah aku ke dalamnya. Tak guna semua benda tu, semua itu makhluk. Yang aku nak hanyalah engkau ya Allah, kekasih aku. Habis mutlak, terus terpadam yang lain, tuan-tuan ya. Tuan-tuan, saat kita berada dalam syurga nanti, Allahumma amin insya-Allah, bila melihat zat Allah, terpadam nikmat yang lain, makan, minum, jima' dengan bidadari, jima' dengan isteri yang ketika itu menjadi ketua bidadari, terpadam habis. Terpadam tu rasa kecil nikmat tu berbanding nikmat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu rupanya. Maka nak menjana benda di akhirat itu, sinilah tempat dia, namanya dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini jambatan pada negeri akhirat. Masa kita tak banyak, 5 minit sebelum waktu zuhur pukul 1, waktu Jumaat tu ada pengumuman sikit, taklimat sikit lah pra pilihan raya nanti oleh Tuan Aziz kita insya-Allah, Tuan Haji Syamsuddin. Baik, jadi gunakanlah masa sekarang untuk memperbanyakkan kebajikan selama kamu kuasa lakukannya. Jangan kita pilih yang mana kita mampu buat, terus buat macam tu. Gunakanlah peluang sekarang untuk kembali taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang muda jangan ditunggu tua, yang tua jangan ditunggu sakit baru nak taubat. Ingatlah semasa sihat, kerana Allah Ta'ala akan ingat kita semasa sakit. Masa sihat kita berjemaah, masa sakit kita tak mampu datang berjemaah, tapi hati itu rindu, dendam, aku nak datang, aku nak jumpa, lama tak jumpa Haji Hambali, lama tak jumpa Haji Syamsuddin, lama tak mengerti sama, berborak lepas kuliah, duduk bersama dengan berguru, berhadapan bertalaki dan sebagainya. Rindu tu, lama tak berjemaah. Saat terlantar, Allah Ta'ala bagi pahala 27 kali ganda tu, bertali arus walaupun kamu tak datang. Kerana apa? Masa sihat kau ingat aku ingat engkau masa kau sakit. Gitu dia. Tetapi apakah Allah Ta'ala beri kepada orang yang masa sakit baru nak ingat? Itu hak Allah. Kerana ramai orang yang semasa sakitnya baru ingat, tetapi lupa balik apabila dia sihat. Kan ramai yang macam tu? Ramai. Ada orang kena kanser, lalu kerana gugurnya rambut sebab kemoterapi, lalu dia memakai tudung, and minta bantuan sana, minta bantuan sini, penyokong-penyokong, follower-followernya bantu dan doakan, tiba-tiba sembuh. Doktor pakar pun beritahu, setelah mana kami buat kajian balik, kami telah bebas daripada kanser. Maka apa kata dia? Aku mesti jadi diri aku kembali. Saya mesti jadi diri saya sendiri, dan saya tidak boleh hipokrit. Maka hilang tudungnya, tumbuhlah balik rambut, tayanglah balik pada publik. Sebenarnya sepatutnya kita sebut apa? Aku mesti jadi hamba kepada Allah. Hamba mesti dia menurut pada Tuhan dia. Dan kalau aku mesti jadi diri aku sendiri, ini bukan sifat hamba, ini sifat keakuan diri.
sombong namanya, lupa diri. Sebab tu nak kata nama orang yang kenal Allah adalah orang yang kenal diri. Orang yang apabila dia kenal diri tu apa benda? Kenal diri, nama aku Hazrul ke? Aku datang daripada mana? Mak aku siapa? Asal aku kampung mana? Bukan itu. Kenal diri ialah kita ni daripada benda yang tak ada kepada ada. Benda yang datang daripada air mani yang jijik, rupa-rupanya jijik, macam hingus, macam itulah kan. Bukan keluar-keluar tu daripada emas. Oh tak kan. Ada tak orang nak simpan benda tu bubuh dalam frame? Tak ada kan. Orang pandang hina benda tu, maka hinakan diri kita, lantaikan diri kita kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang nak berdoa pun lantaikan diri, angkat Allah setinggi-tingginya. Maka dan doalah dengan hati yang hadir, kerana hati yang hadir itu Allah Ta'ala dengar doanya dan kabulkan insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikannya insya-Allah tuan-tuan. Hari ini khutbah kita berkisar tentang pemimpin dan ilmu. Mudah-mudahan ada kebaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.